Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam Forum Bahasa. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, segala pujian-pujian kehadiran ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bersama bersua dalam Forum Bahasa Melayu pada pagi nirmala yang hening ini. Saya, Wana Farishaimah binti Mia Sanihuddin selaku pengerusi forum ini akan bersama-sama warga Dewan pada pagi ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan panel-panel kita yang segap bergaya ini, izinkan saya mengupas mauduk topik forum kita pada hari ini. Mauduk forum kita bertemakan bahasa Melayu, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu revolusi industri 4.0 mampukah menjadi kenyataan ataupun sekadar hanya ilusi. Untuk pengetahuan warga Dewan sekalian, revolusi industri 1.0 adalah mekanisasi industri pembuatan dan perprosesan dengan menggunakan kuasa air serta steam. Revolusi industri 2.0 pula adalah kedatangan barisan pemasangan dan elektrik yang boleh menghasilkan pengeluaran secara besar-besaran. Manakala revolusi industri 3.0 diikuti dengan peningkatan automasi demi menyediakan proses dan perbuatan yang lebih cekap. Oleh itu, apakah revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 merupakan revolusi digital bagi menggabungkan proses dan teknologi pembuatan tradisional seperti Internet of Things (IoT) demi meningkatkan automasi, komunikasi dan penggunaan data masa nyata. Menurut Profesor Bersekutu Dr. Sawal Hamid Mat Ali, seorang pensyarah kanan di Jabatan Kejuruteraan Elektronik dan Sistem di Universiti Kebangsaan UKM, revolusi industri 4.0 adalah mengenai sistem dan sistem cyber fizikal yang boleh menghubungkan dunia digital dengan sistem biologi seperti manusia melalui internet. Beliau turut berpendapat bahawa terdapat hubungan dua hala antara manusia dan elektronik. Revolusi tersebut boleh dilihat melalui pengeluaran telefon pintar, TV pintar serta rumah pintar yang terdapat di pasaran kini. Persoalan yang kita ingin rungkaikan dalam forum tingkat ini ialah mampukah negara kita menerapkan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa ilmu revolusi industri 4.0. Bahasa ilmu boleh ditarifkan sebagai bahasa yang mempunyai ciri-ciri formal dan dapat mengungkapkan sesuatu konsep dan perprosesan ilmu. Jadi, adakah bahasa Melayu berkemampuan menjadi bahasa ilmu yang boleh digunakan dalam pelbagai bidang ilmiah dan ilmu pengetahuan? Marilah sidang hadirin sekalian, tirai forum bahasa kita dibuka. Molek kiranya kita berkenalan dengan para panel yang segap bergaya ini. Di sebelah kanan, Saudari Siti Nursalihah binti Nur Azri yang merupakan panel utama. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya sihat saja saudari pengerusi. Manakala berada di sebelah kiri saya ialah panel kita yang kedua, iaitu Saudari Alia Karunisa. Walaupun orangnya pemalu, namun peta berbicara. Apa khabar saudari? Terima kasih kepada saudari Wan. Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Usai salam perkenalan kita daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu revolusi industri 4.0 mampukah menjadi realiti ataupun sekadar ilusi. Sidang hadirin yang dihormati, izinkan saya membuka tirai forum diskusi kita dengan soalan pertama yang ingin saya ajukan kepada Saudari Solihah. Soalan yang ingin saya ajukan kepada Saudari Solihah ialah, apakah peranan bahasa Melayu di negara kita? Terima kasih kepada moderator saudari Wan di atas soalan yang diajukan sebentar tadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama menghadiri forum pada hari ini. Berbalik kepada persoalan saudari sebentar tadi, peranan bahasa Melayu yang pertama ialah sebagai lambang jati diri masyarakat dan negara. Perkara ini merupakan perkara asas yang sangat penting yang diperlukan oleh setiap negara, kerana setiap negara memiliki lambang bahasa, lambang kejatidirian yang tersendiri. Sebagaimana negara Jepun dengan bahasa Jepunnya, negara Jerman dengan bahasa Jermannya, dan begitu juga negara Malaysia dengan bahasa Melayu. Menurut Fatihah Fadila pada tahun 2011, beliau menegaskan bahawa dalam asas pembentukan bahasa menjadi asas pembentukan sesebuah negara. Hasrat ini telah terungkap dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Dalam perkara ini jelas menyatakan bahawa bahasa Melayu telah dipilih sebagai lambang jati diri warga negara Malaysia. Fasa tersebut merupakan usaha kerajaan yang ingin menyatakan bahawa bahasa Melayu telah menjadi bahasa rasmi negara. Oleh itu, bahasa Melayu memainkan peranan yang sangat penting dan sebagai lambang negara Malaysia di persada dunia dan perakuan kejatidirian warga negara Malaysia. Peranan bahasa Melayu yang kedua ialah sebagai bahasa perpaduan. Tanpa perpaduan, negara akan menjadi kucar kacir dan musnahlah sesebuah negara yang berdaulat. Di Malaysia terdapat 3 kaum, iaitu kaum Melayu, kaum India dan kaum Cina. Kaum Melayu merupakan penduduk asal dan mempunyai penduduk melebihi 50% daripada warga negara Malaysia. Oleh sebab itulah bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa rasmi dan dipilih berdasarkan majoriti penduduk. Bahasa ini wajib diketahui oleh setiap kaum kerana bahasa ini telah menjadi bahasa utama dalam konteks hubungan antara kaum. Bagi merealisasikan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan ejen perpaduan negara, Pengata Razak telah dijadikan sebagai asas Ordinan Pelajaran 1957. Menurut pengata itu, bahasa dan pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan persefahaman perpaduan antara kaum. Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh saudari Soleha sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin memohon penjelasan daripada saudari Alia tentang cabaran yang dihadapi untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan langkah untuk mengatasinya. Terima kasih kepada saudari Wan atas soalan yang begitu mencabar minda ya. Baiklah, antara cabaran yang paling dominan terhadap bahasa Melayu dalam era globalisasi yang kian pesat membangun dari segi teknologi dan pembangunan ialah berlakunya pengklonan atau kacukan dalam bahasa Melayu atau lebih dikenali sebagai bahasa rojak. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, bahasa rojak didefinisikan sebagai bahasa yang bercampur aduk dengan perkataan dari bahasa lain yang digunakan oleh penuturnya. Kini, dalam media sosial seperti aplikasi WhatsApp, Twitter, Instagram, WeChat dan sebagainya, dengan mudah kita dapat lihat bentuk-bentuk penulisan masyarakat yang menggunakan bahasa rojak. Antara contoh perkataan yang digunakan ialah seperti I, you, best, thank you dan pelbagai kata lain lagi yang sebahagian besarnya daripada pengaruh bahasa Inggeris
yang dipercampur adukkan dengan bahasa kebangsaan. Faktor utama menularnya gejala ini adalah disebabkan pengaruh yang dibawa balik oleh rakyat Malaysia, khususnya orang Melayu yang telah berhijrah ke luar negara, sama ada atas urusan sosial ataupun menuntut ilmu. Masyarakat Melayu secara tradisinya terlalu peka dengan unsur-unsur luaran sehingga terlalu bangga apabila mereka dapat melebarkan unsur luar dalam masyarakatnya. Pengaruh tersebut pula terlalu pantas merebak apabila masyarakat kita terlalu mudah menerima sebarang pengaruh luar. Bahasa rojak umumnya digunakan oleh golongan muda. Gejala ini sudah menjadi sebati dalam diri mereka kerana mereka terlalu terdedah dengan penggunaan bahasa rojak sejak dini lagi. Oleh itu, insan yang paling penting dalam memainkan peranan untuk mengatasi masalah ini ialah insan yang bernama ibu bapa. Hal ini kerana ibu bapa merupakan insan yang paling rapat dengan diri anak-anak. Mereka perlulah memastikan anak-anak yang bakal menerajui negara kita tidak terpengaruh dengan penggunaan bahasa rojak. Jadi, mereka perlulah sewajarnya menjadi suri teladan dan mendedahkan anak-anak dengan penggunaan bahasa Melayu yang betul sejak kecil lagi. Hal ini bertepatan dengan peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Bahasa ilmu dan langkah untuk mengatasinya. Terima kasih kepada Saudari Alia atas perkongsian saudari. Saya agak bersetuju dengan cabaran yang dikatakan oleh Saudari Alia. Bahasa rojak menjadi bahasa yang sering diungkapkan oleh generasi masa kini. Sedih apabila kita memikirkan tentang nasib bahasa Melayu yang bagai menukut di tepian gantang seolah-olah dianaktirikan oleh anak wantannya sendiri. Sementara masa masih lagi berbaki, saya ingin menanyakan kesimpulan yang dapat ahli panel berikan berdasarkan diskusi kita pada hari ini. Apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah sebagai warga negara Malaysia, kita mestilah bersama-sama berganding bahu untuk memartabatkan bahasa Melayu supaya bahasa Melayu menjadi setara dengan bahasa asing yang lain, seperti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Oleh itu, jelaslah bahawa bahasa Melayu mempunyai peranannya yang tersendiri. Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian saja forum saya pada hari ini. Terima kasih. Berdasarkan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas pandangan yang diberikan oleh Saudari Saleha. Apakah pula pandangan daripada Saudari Alia dapat simpulkan? Kesimpulannya, atas sifat bahasa Melayu itu sendiri yang telah diangkat sebagai tuan di bumi Malaysia, kita percaya bahawa ketertiban dan seni warisan bahasa Melayu perlu dipertahankan. Walau bagaimanapun, semakin banyak orang yang sangsi akan ketahanan bahasa Melayu baku untuk terus bertahan di buminya sendiri lantaran tanggungjawab masyarakat penuturnya yang semakin terkeluar daripada landasan asal. Sesungguhnya, kita sebagai warga negara Malaysia, terutamanya yang memegang nama Melayu, perlu mengembalikan semangat dan ketuanan bahasa Melayu di bumi sendiri. Justru itu, semua pihak perlulah menggembleng tenaga dan bahu-membahu dalam melaksanakan inisiatif-inisiatif yang efektif untuk menaikkan imej bahasa Melayu hingga kepersada antara bangsa supaya bahasa Melayu dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bahasa-bahasa yang lain. Saya ingin menggulung segala lontaran idea saya dengan serangkap pantun. Pergi berdagang,
emas suasa. Bawa bersama pasu tembikar. Jika sebangsa tak tahu bahasa, umpama pohon tidak berakar. Terima kasih kepada sahabat-sahabat panel yang sungguh bersemangat dan beriltizam. Demikian tadi rumusan buah bicara daripada semua ahli panel tentang bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu revolusi industri 4.0 mampukah menjadi kenyataan ataupun sekadar ilusi. To seterusnya, bulat air kerana berbentuk, bulat kata kerana muafakat, kata sepakat yang dicapai dengan usaha tanpa kenal erti jemu. Kalau tidak dipecah koryong, manakah dapat sagunya? Maka hasrat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu revolusi industri 4.0 akan menjadi nyata, insya-Allah. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan isu bahasa Melayu ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu bahasa. Selanjutnya, meletakkan bahasa Melayu di bersada antara bangsa. Harapan saya, forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dikasihi, madah diucapkan, santun bitara, pantun dilantun, mengusik hati, salah dan silap, tutur bicara, pohon diampun, sekilas hati. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum bahasa ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya, mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia.